akan membentangkan tentang pengenalan. Okey, masalah penglihatan kanak-kanak ini adalah satu penghalang bagi kanak-kanak itu untuk menduduki sesi pembelajaran dan melakukan aktiviti-aktiviti yang diadakan oleh guru-guru di sekolah. Dan jadi bagi membantu untuk kanak-kanak ini tidak terabai dan mendapat pendidikan seperti kanak-kanak lain, terdapat beberapa bahan bantu mengajar yang boleh diguna pakai untuk mengajar kanak-kanak dalam masalah penglihatan ini. Contohnya, macam aktiviti seperti bahan bantu mengajar kami, iaitu kami menggunakan bahan bantu mengajar yang bersaiz besar bagi membantu kanak-kanak itu dapat lebih melihat huruf atau angka tersebut dengan lebih jelas. Jadi ini lebih dapat membantu kanak-kanak dalam masalah penglihatan itu dalam mengenal huruf tu lah. Okey, itu je. Thank you. Oke, seterusnya saya akan menerangkan lebih lanjut tentang alat bantu mengajar yang kami hasilkan. Oke, alat bantu mengajar yang kami hasilkan ini adalah sesuai untuk anak-anak yang mengalami masalah penglihatan. Anak-anak yang mengalami masalah penglihatan ialah anak-anak yang mempunyai kesukaran dalam melihat image yang jauh ataupun melihat image yang kecil. Jadi dengan ini kami mendapat inisiatif untuk menghasilkan alat bantu mengajar, yaitu berkaitan dengan pembelajaran nombor. Jadi dalam alat bantu mengajar ini kami telah memperbesarkan size dan image nombor, yaitu sebesar kertas lukisan, agar anak-anak yang mengalami masalah penglihatan ini dapat melihat size ataupun dapat mempelajari nombor itu dengan mudah, dan mereka juga dapat melihat nomor itu dengan mudah. Dan tambahan lagi, warna nomor tersebut juga kami warna dengan warna yang terang, sebagai contohnya warna biru, hitam, dan oranye. Ini juga membantu anak-anak untuk melihat nomor tersebut dengan jelas. Dan akhir sekali, guru juga dapat menggunakan alat bantu mengajar ini dalam pembelajaran matematik di dalam kelas semasa mengajar anak-anak yang mengalami masalah penglihatan. Seterusnya, proses perjalanan menghasilkan alat bantu mengajar, yaitu ABM. Itu saya akan memperkenalkan dahulu nama saya. Nama saya Norlita Lungget. Oke, di sini saya akan memberitahu bahan-bahan yang telah saya gunakan untuk membuat alat bantu mengajar. Yang pertama ialah plastik, gunting, gam, dan pemadam, pen, pembaris, kertas berwarna, kertas A4, marker pen. Seterusnya, proses menghasilkan alat bantu mengajar, yaitu ABM. Yang pertama, melakar nomor di plastik menggunakan pensil ataupun pen. Seterusnya, yang kedua, menggunting nomor yang telah dilakar pada plastik itu. Setelah nomor tersebut digunting, Kemudian lekatkan nomor tersebut di kertas A4. Setelah nomor itu siap dilekatkan pada kertas A4, ambil kertas warna, kemudian lukis segi 4 tepat. Lepas itu, gunting segi 4 yang telah dilukis dan lekat pada setiap bahagian nomor tersebut. Contoh, Oke, seterusnya adalah kelebihan dan kelemahan alat bantu mengajar yang dihasilkan melalui masalah penglihatan. Oke, kelebihan alat bantu mengajar dalam pengenalan nombor melalui selekan ini dengan bersaiz besar dapat memudahkan kanak-kanak berkeperluan khas yang mengalami masalah penglihatan ini dapat melihat
slaidkan jadi besar tu dengan lebih jelas dan memahami suatu konsep pembelajaran yang berlangsung pada hari itu. Alat bantu mengajar ini amat sesuai digunakan oleh kanak-kanak yang mempunyai masalah penglihatan yang sederhana, teruk dan sangat teruk. Hal ini kerana kanak-kanak yang mengalami masalah penglihatan yang sederhana dan teruk dapat melihat alat bantu mengajar dengan sebuah sokongan melalui kanta yang dikenali sebagai kacamata. Simbol nombor yang bersaiz besar dan mempunyai pelbagai warna dapat mempengaruhi lagi penglihatan mereka. Manakala kanak-kanak bermasalah penglihatan yang sangat teruk dapat merasa dan menggunakan deria sentuhan dan deria pendengaran mereka, di mana slaidkan tombol yang kami gunakan, yang kami hasilkan itu berbuat daripada bahan plastik yang akan menghasilkan sebuah bunyi. Okey, seterusnya adalah kelemahan alat bantu mengajar bagi masalah penglihatan adalah tidak mempunyai ciri-ciri yang dapat membantu untuk kanak-kanak bermasalah penglihatan ni. Sebagai contoh, tidak mempunyai sebarang timbulan atau tidak dapat membuat sebuah bunyi geseran yang membentuk nombor, serta jenis slide kad nombor yang digunakan tu bersaiz kecil. Seterusnya, kelemahan bagi alat bantu mengajar kanak-kanak berkeperluan khas ini amat sukar didapati di mana-mana kedai buku maupun serbaneka. Oke, saya Baby Legal James Ivo. Saya akan bercakap tentang kebaikan alat bantu mengajar. Salah satu kebaikan alat bantu mengajar ini ialah dapat menarik minat kanak-kanak. Sudah tentu alat bantu mengajar ini digunakan dalam proses pembelajaran, dan kewujudan alat bantu mengajar ini dapat menjadikan suasana persekitaran yang lebih menarik kepada kanak-kanak. Penggunaan alat bantu mengajar yang sesuai dapat mendorong minat kanak-kanak untuk melalui proses pembelajaran yang menyeronokkan. Sudah pasti dengan bantuan alat bantu mengajar ini, pendidikan kanak-kanak akan tercapai mengikut yang telah dirancang. Selain itu, kebaikan alat bantu mengajar juga dapat merangsang minda kanak-kanak untuk belajar. Penggunaan alat bantu mengajar yang pelbagai dapat memberi kelainan kepada pelajar semasa belajar. Dengan adanya alat bantu mengajar ini, kanak-kanak akan terangsang lalu memberikan sumbangan yang besar dalam meningkatkan mutu pembelajaran mereka. Nama saya Bianti Lidi. Saya membentang untuk bahagian penambahbaikan terhadap alat bantu mengajar dan kesimpulan. Penambahbaikan terhadap alat bantu mengajar, di mana sekiranya diberikan RM5.000 oleh pihak kerajaan, saya secara pribadi akan menyediakan lebih banyak alat bantu mengajar, khusus buat kanak-kanak yang mempunyai masalah penglihatan ini. Contohnya boneka atau mainan yang berbentuk sayur-sayuran, buah-buahan, haiwan, dan sebagainya. Alat-alat bantu mengajar seperti ini mampu membantu dalam memberi pengalaman pembelajaran yang berkesan serta menyeronokkan buat kanak-kanak yang mempunyai masalah penglihatan ini. Selain daripada mereka dapat melihatnya dengan lebih jelas, mereka juga dapat menyentuh dan bermain dengan alat-alat bantu mengajar tersebut. Selain itu, penambahbaikan yang boleh dilakukan bagi alat bantu mengajar yang kami sediakan ini dengan berbekalkan RM5.000 dari kerajaan, yaitu kami akan mendapatkan bahan-bahan dan alatan yang mencukupi.
dalam menghasilkan lebih banyak alat bantu mengajar yang memberi pengalaman pembelajaran yang sama seperti alat bantu mengajar yang kami buat ini, namun lebih pelbagai serta lebih menarik. Contohnya macam image buah-buahan, sayur-sayuran, hewan, nombor, huruf, dan sebagainya. Dengan menggunakan warna-warna yang berkualitas tinggi agar dapat membantu kanak-kanak melihat dengan lebih jelas. Terakhir sekali, secara ringkasnya, alat bantu mengajar yang kami hasilkan ini adalah ringkas dan sederhana, namun masih dapat membantu kanak-kanak yang mengalami masalah penglihatan, yaitu rabun jauh, dalam mendapatkan proses pembelajaran yang sama seperti kanak-kanak normal yang lain. Penghasilan alat bantu mengajar kami ini menggunakan bahan-bahan serta peralatan yang mudah didapati dan sememangnya sesuai untuk semua sekolah atau pendidik dalam menghasilkan dan menyediakan alat bantu mengajar yang sederhana, mudah, tetapi berkesan dalam masa yang sama untuk membantu anak-anak yang bermasalah penglihatan ini dalam pembelajaran mereka.